mutlak, umum wa khususun mutlaqun. Tiap-tiap ta'alluq kita boleh panggil samarah, tapi tiap-tiap samarah tak boleh panggil ta'alluq. Kerana apa? Kerana ta'alluq tu dia khusus, samarah tu lebih umum. Kerana sifat hayat dia tak ada ta'alluq, dia hanya ada samarah saja. Maka qudrah kita boleh panggil samarah. Qudrah dia ada samarah dan ta'alluq. Qudrah dia ada faedah daripada qudrahnya, iaitu apa dia? Memberi bekas. Yang dinamakan ta'alluq juga. Faedah dia memberi bekas. Faedah iradahnya mentaksiskan, menentukan sesuatu. Dipanggil samarah dan juga ta'alluq. Ini istilah. Adapun hayah tak boleh panggil ta'alluq. Pasal ta'alluq tu makna dia berbeza dengan samarah. Samarah ni dia umum makna dia, ta'alluq tu khusus. Dan mustahil lawan dia, dan lawan bagi sifat hayah ini mustahil atas Allah Ta'ala, iaitu mati. Dan dalilnya, dalil hayat Allah Ta'ala, dalil perhidup Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia, bahawasanya jika ada, yakni jikalau ada ia Allah, mati. Ini fardu takdir. Nescaya, tambah satu kalimah, nescaya tiada kuasa ia. Dia kata tiada kuasa, yakni nescaya tiada kuasa ia Allah apabila mati. Allah Ta'ala bersifat dengan lawan dia, iaitu mati. Nescaya tak kuasa Allah. Dan begitu juga tiada menghendaki dia, tak kuasa dan tiada menghendaki dan tiada mengetahui. Sebab apa? Sebab yang tadi ni, kerana sifat hayat itu mengesahkan bagi sifat yang lain pada pandangan akal kita. Pada ta'akul akal kita, sifat hayat itu mengesah bagi sifat yang lain. Bila dia mati, makna tak ada sifat hayat. Tak ada sifat hayat, tak boleh mengesahkan sifat qudrah, sifat iradah dan sifat ilmu. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala tidak ada sifat qudrah, tidak ada sifat iradah, tidak ada sifat ilmu. Dan iaitu tiada kuasa, tiada menghendaki dan tiada mengetahui, itu mustahil sama sekali di atas Allah. Sebab apa? Kerana telah sabit yang demikian itu. Sabit berkuasa, sabit berkehendak dan sabit pengetahuan itu dengan beberapa dalil yang telah terdahulu, yang ini sebutnya, yang kita sebutkan dahulu, tiap-tiap daripada berkuasa, berkehendak dan juga pengetahuan tadi, ada dalil-dalilnya yang jazam, yang putus. Baik, maka sabitlah, kalau begitu sabitlah sifat hayat Allah Ta'ala. Ini nyata dalam hati kita bahawa sifat hayat Allah Ta'ala itu sabit baginya. Dan apabila sabit sifat hayatnya, mustahil matinya. Kerana apabila sabit pada Allah Ta'ala sifat hayat, maka tak ternafilah lawan dia. Ternafilah lawannya, iaitu mati, tak sabit di zat Allah Ta'ala. Kerana dua benda yang berlawanan, hayat dengan mati ni. Yang ke-11 sama'. Yang ke-11nya dinamakan sifat sama'. Sifat sama' di sini artinya mendengar. Ini pun kita kena takwil, artinya pendengar. Artinya pendengar, yang dengan dia lah mendengar Allah. Yang ke-12 basar, artinya melihat, yakni pelihat. Artinya pelihat, yang dengan dia lah melihat Allah. Jadi sama' dan basar, kedua-dua ni pun lafaz mushtarak. Sama' dengan basar, kedua-dua lafaz mushtarak. Ada makna ismi, ada makna masdari. Sama' pun ada dua makna. Basar tu tak ada lah. Sama' tu ada dua makna, ada makna ismi dengan makna masdari. Basar dia hanya ada makna ismi sahaja. Basar hanya ada makna ismi, makna masdari tak ada. Sebab tu basar di sini tak boleh kata melihat, tak sah nah. Kerana basar tu khusus pada ismi, pada pelihat, pada benda, pada sifat tu. Jadi ketujuh-tujuh sifat ada semua lafaz mushtarak, kecuali ketujuh-tujuh lafaz qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, kalam nah. 6 sifat ni kesemuanya lafaz mushtarak, kecuali basar. Basar bukan sifat mushtarak pula, bukan lafaz mushtarak. Kerana bila sebut basar, dia khusus pada makna ismi, lughah, dari segi lughah. Kita panggil basar tu ke ataupun absar tu, lughah Arabiah.
dalilnya ayat Quran apa, walahum a'yunun la yubsiruna biha, bukan la yabsuruna biha. Absara yubsiru, a'yunun la yubsiruna biha, yubsaruna tak, yubsaruna biha. Jadi kalimat daripada madah absara yubsiru ibsaran, absara yubsiru ibsaran, ba af'ala yuf'ilu if'alan, ba sulasi mazid biharfin. Jadi di sini ba sulasi mujarrad. Jadi melihat itu terjemah daripada ibsar, pelihat itu terjemah daripada basar. Maka basar ni dia tak ada lafaz mushtarak. Dia hanya ada bila sebut basar khusus pada ismi saja. Kalau nak masdari kena pindah ba kepada absara yubsiru ibsaran. Tidak. Ya, dari segi bahasa. Baik. Jadi dia kata artinya basar itu pelihat yang dengan dia adalah melihat Allah. Dan kedua-duanya sifat sama' dan basar ini, sifat pelihat dan pendengar ini, dua sifat yang qadimah. Dia ta'rifkan kedua-duanya ialah dua sifat yang qadimah, yang sedia kala lagi, yang berdiri keduanya, yang ada diri keduanya pada zat Allah Ta'ala. Yang tugas dia apa? Tugasnya yang terbuka dengan dia, yang terbuka dengan keduanya itu oleh tiap-tiap yang mawujud. Yakni yang terbuka maknanya yang nyata, dan terbuka maknanya nyata dan jelas. Nyata dan jelas dengan dua sifat ini. Jadi bagi zat Allah Ta'ala, nyata bagi zat Allah Ta'ala dengan sifat sama' dan sifat basar, nyata oleh tiap-tiap mawujud, tiap-tiap perkara yang ada diri. Apa dia? Daripada segala zat dan warna dan suara dan lain dia, asalkan syarat benda tu mawujud. Baik, daripada ta'rif kita faham bahawasanya sifat sama' dan basar ini tugas dia ialah nyata. Tapi nyata dia tak sama macam nyata sifat ilmu. Nyata sifat ilmu berbeza dengan nyata sifat sama' dan basar. Nyata sifat ilmu merangkumi segala perkara yang wajib, segala perkara yang mustahil, segala perkara yang harus, kan? Sedangkan sifat sama' dan basar nyatanya hanya pada benda yang mawujud sahaja. Sama ada benda mawujud itu zat ataupun sifat, sama ada benda mawujud itu zat baharu ataupun zat qadim, sama ada benda mawujud itu sifat baharu ataupun sifat qadim. Bila sebut mawujud, sifat baharu, zat Allah Ta'ala mawujud juga. Sebagaimana zat baharu macam kita ni mawujud. Mawujud makna benda yang ada diri, yang sah nampak dengan mata kalau Allah Ta'ala buka hijab. Begitu juga sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala, ya, sifat yang mawujud. Sifat-sifat ma'ani makhluk, sifat mawujud juga, benda yang mawujud. Maka benda mawujud ini ialah di bawah ta'aluk wazifah bagi sama' dan basar, iaitu nyata. Dia buat contoh mawujud daripada segala zat, warna dan suara dan lain daripada keduanya. Makna dia apa? Maknanya Allah Ta'ala dengan sifat pendengar dia, Allah Ta'ala mendengar segala mawujud. Allah Ta'ala dengar zat dia yang qadim, Allah Ta'ala dengar sifat dia yang qadim, sifat ma'ani yang 7 tu. Allah Ta'ala juga dengar zat yang baharu, Allah Ta'ala dengar juga sifat yang baharu, Allah Ta'ala dengar juga warna. Ni warna, kita tak boleh dengar warna. Telinga kita wazifahnya hanya mendengar apa? Suara, kan? Masmu'at. Telinga kita hanya wazifahnya benda masmu'at, benda yang boleh didengar, iaitu suara, segala aswat. Wazifah mata kita, pelihat kita tu hanya melihat benda yang berwarna. Benda ada warna boleh lihat. Gas tak nampak. Kalau bocor gas tak tengok dengan mata, tengok apa? Ada mikroskop tak ada juga. Kena bau. Kena bau. Kalau gas yang tak berbau, tu berat lagi. Tak berbau, dia kena ada alat lain kesan pula. Baik. Wazifah kita hanya terhad kepada
samak kita wazifahnya kepada benda dengan suara. Mata kita ataupun pelihat kita wazifahnya hanya kepada benda warna, benda yang berwarna. Adapun zat Allah Ta'ala tidak. Samak Allah Ta'ala, dia mendengar segala benda mawujud, tak syarat suara dah. Asalkan benda tu mawujud, zat sekalipun dia dengar. Macam mana? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala mendengar zatnya yang qadim. Allah Ta'ala mendengar juga suara. Allah Ta'ala mendengar segala sifat-sifat yang tak bersuara. Allah Ta'ala mendengar segala warna dan sebagainya. Begitu juga sifat basar. Sifat basar, tugas basarnya melihat. Nyata bagi Allah Ta'ala segala zatnya. Allah Ta'ala melihat zatnya yang qadim, melihat sifatnya yang qadim, melihat zat baharu, melihat warna, melihat juga suara-suara. Allah Ta'ala melihat suara. Asalkan benda tu mawujud saja. Macam mana melihat suara? Jangan tanyalah. Hakikatnya diserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu qaul yang disebutkan di sini. Dia ada khilaf sebenarnya, tapi yang dinyatakan di sini, segala perkara mawujud itu ditakluk oleh samak dan basar. Tidak disyaratkan basar itu hanya takluk kepada benda mubsarat, benda yang boleh dilihat seperti warna. Tidak, samak itu takluk kepada benda masmu'at, benda yang boleh didengar. Tak. Asalkan benda tu syaratnya mawujud. Wa imma benda tu mawujud, bukan suara sekalipun dia boleh dengar. Benda tu mawujud, bukan warna sekalipun dia boleh lihat. Baik. Sebab tu dia umumkan segala mawujud daripada segala zat dan warna dan suara dan lainnya. Dia umumkan benda di situ. Kemudian takluk samak dan basar ini, kedua-duanya dipanggil nyata. Adakah nyata samak Allah Ta'ala sama dengan nyata basar Allah? Sebagaimana nyata sifat ilmu tak sama hakikat, lain sama sekali. Maka dia kata di sini, dan takluk keduanya, iaitu sifat samak dan basar, takluk inkishaf, yakni sebagai takluk inkishaf. Takluk dinamakan takluk inkishaf. Apa makna inkishaf? Arti inkishaf itu terbuka ataupun nyata. Bukan tutup itu terbuka, tak. Maksudnya nyata di sini. Inkishaf maknanya nyata, lantah dan jelas bagi zat Allah Ta'ala, segala perkara yang ditakluk oleh basar dan juga samak. Dia kata takluk keduanya, sifat samak dan basar ini, sebagai takluk inkishaf, yang ini terbuka, seperti takluk sifat ilmu. Dia kata seperti takluk sifat ilmu. Jadi dari segi apa tu? Seperti itu. Jadi dari segi sifat ilmu pun takluk je, takluk inkishaf dari segi tu. Tapi inkishaf ilmu tak sama dengan inkishaf samak dan basar. Inkishaf samak tak sama dengan inkishaf basar. Hakikat berbeza dua-duanya. Baik. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawa inkishaf yang hasil dengan samak itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya. Yang ni kena tiap-tiap daripada keduanya lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Ini kena betul. Di sini ada salah cetak dan jatuh banyak kalimah di sini. Betul balik kita perbetul naskah dulu. Dia kata, dan wajib atas kita i'tiqad bahawa inkishaf yang hasil dengan samak itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan, dia dengan tu tambah, dengan basar, yang hasil dengan tambah basar, kemudian tambah lagi, dan inkishaf yang hasil dengan kemudian dekat tu ya. Kemudian sambung terus atas, tiap-tiap daripada keduanya. Cuma tambah bawah kalimah. Enam tambah ataupun kalau yang tu, kalau kita
sambung dengan hasil, jadi 5 lah. Tambah basar, tambah dan, tambah inkishaf, tambah yang hasil dengan. Ni tambah itu 5 kalimah saja. Maka jadilah ibarat dia, kita baca balik, dan wajib atas kita i'tiqad bahawasa inkishaf yang hasil dengan sama' itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar, dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Ni jelas, no? Dia jatuh banyak situ, kena betul balik. Baik, maksudnya di sini apa? Wajib kita i'tiqad dalam hati kita ni, masuk dalam akidah. Inkishaf yang hasil daripada ilmu tu. Ta'alluq inkishaf yang hasil dengan sifat ilmu, sifat pengetahuan itu berbeza. Ta'alluq inkishaf yang hasil dengan sama' itu berbeza sama sekali dengan ta'alluq inkishaf yang hasil dengan sifat basar. Begitu juga inkishaf, ta'alluq inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap suatu daripada sifat sama' dan basar berbeza dengan inkishaf yang hasil dengan ilmu. Itu kita kena pegang. Walaupun inkishaf tu nama sama, tetapi kita bagi bentuk dia berbeza. Nama sama, tetapi bentuk inkishaf yang ada pada ilmu berbeza dengan bentuk inkishaf yang ada pada basar. Bentuk inkishaf yang ada pada basar berbeza dengan inkishaf yang ada pada sama'. Wazifah lain-lain. Wazifah dia lain-lain. Ilmu dia mengetahui, wazifah dia inkishaf juga dengan cara mengetahui. Inkishaf ilmu dengan cara mengetahui. Inkishaf sama' dengan cara mendengar. Inkishaf basar dengan cara melihat. Jadi semua kita boleh himpun dah. Ta'alluq qudrah, bagai ta'alluqnya, nauk ta'alluq dia dipanggil ta'alluq ta'sir. Dia beri bekas saja, ubah sesuatu daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, dipanggil ta'alluq ta'sir. Ta'alluq qudrah, ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq iradah, ta'alluq iradah dipanggil ta'alluq takhsis. Ta'alluq iradah dipanggil ta'alluq takhsis. Baik, ta'alluq ilmu, ta'alluq sama' dan basar dipanggil ta'alluq inkishaf. Tapi berbeza lah, ya. Ketiga-tiga ni nama dia ta'alluq inkishaf, cuma inkishaf dia tu berbeza antara satu sama lain, bentuk inkishaf. Baik. Dan bahawasa bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang 3 itu hakikat yang diserahkan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala. Wajib juga kita i'tiqad bahawasa yang ni i'tiqad, dan bahawasa ini atah kepada bahawasa di atas sekali. Yang ni, dan wajib atas kita i'tiqad bahawasa bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang 3 itu hakikat ada pada tiap-tiap daripada 3 bagai inkishaf tadi, inkishaf ilmu, inkishaf sama' dan basar, itu ada hakikat dia yang diserahkan pengetahuan hakikatnya itu kepada Allah. Yang hakikatnya Allah Ta'ala saja tahu, kita tak tahu macam mana. Akal kita tak sampai nak faham hakikat 3 inkishaf ni. Dan bagi sama' dan basar ini 3 ta'alluq, kata dia. Berbetul sikit. Dan bagi sama', dia kata hak yang asalnya, dan bagi sama' dan basar, dan ini 3 ta'alluq. Itu keliru sikit. Betul, dan bagi sama' dan basar tu betul dah. Dan tu, dan ini tu, dan tu buang. Dan tu gugurkan. Jadi bila kita tashih balik, dan bagi sama' dan basar, dan bagi sama' dan basar ini 3 ta'alluq. Jadi bagi itu khabar muqaddam, mubtada muakhar yang mana? 3 tu mubtada muakhar. Takdir kalamnya dan 3 ta'alluq, dan 3 ta'alluq bagi sama' dan basar. Jadi macam tu. Dan 3 ta'alluq bagi sama' dengan basar. Maknanya sama' dan basar ini ada 3 ta'alluq, iaitu yang pertamanya ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim.
dan iaitu takluk keduanya dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Takluk tanjizi qadim maknanya pada waktu qadim lagi Allah Ta'ala dah melihat dan mendengar. Mendengar apa? Melihat dan mendengar segala zat Allah Ta'ala dan segala sifat dia. Mendengar akan zat Allah Ta'ala dan segala sifat dia. Allah Ta'ala mendengar pada waktu qadim lagi, mendengar zat dia sendiri dan juga segala sifat dia yang mawujudah, sifat ma'ani tujuh. Begitu juga Allah Ta'ala pada waktu qadim lagi, Allah Ta'ala telah melihat zat dia yang maha tinggi dan juga tujuh sifat ma'aninya yang ada pada zat Allah Ta'ala. Baik, takluk yang kedua dia kata dan suluhi qadim. Takluk suluhi qadim. Baik, takluk suluhi qadim ini, dan iaitu takluk suluhi qadim, takluk keduanya, takluk sama' dan basar dengan kita dahulu daripada ada kita. Takluk dengan kita ni mungkin yang ni sebelum pada ada kita. Takluk suluh. Takluk suluh maknanya sebelum ada kita dah Allah Ta'ala patut dan padan melihat kita dah. Boleh melihat kita. Kerana apa? Kerana sama' dan basar tu dia sifat yang qadimah. Bila ada sama' ada basar, maka patut padan bagi zat Allah Ta'ala sebelum ada kita ni melihat dan mendengar kita. Baik, bila ada kita wujud saja kita di dunia ni, maka terus tanjis. Allah Ta'ala melihat dan mendengar kita. Sebelum tu, sebelum ada kita suluh sahaja. Bukan melihat lagi tak, bukan mendengar lagi tak. Kerana tak ada lagi kita nak dengar apa. Syarat nak dengar, nak lihat, kena ada kita. Kena ada benda, kena mawujud dulu. Bila tak mawujud dipanggil suluh lah. Dipanggil suluh sahaja. Baik. Dan tanjizi hadis. Takluk yang ketiganya dinamakan tanjizi hadis bagi sama' dan basar. Apa maknanya? Iaitu takluk keduanya, sama' dan basar dengan kita. Kita mungkin ini kemudian daripada ada kita. Yang ini selepas daripada wujudnya kita. Allah Ta'ala takluk dengan sifat sama' dan basar sebagai takluk tanjizi hadis, dengan makna Allah Ta'ala mendengar kita dan sifat-sifat kita selepas pada ada kita. Allah Ta'ala mendengar kita dan sifat-sifat kita selepas pada ada kita di dunia ni. Baik. Dan mustahil lawannya. Dan mustahil lawan sama'. Dan lawan sama' itu mustahil di atas Allah Ta'ala. Mana lawan dia? Iaitu tuli. Dan lawan basar iaitu buta. Kedua-dua ini mustahil di atas Allah Ta'ala. Dan dalil sama' dan basar itu firman Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir. Dalil yang membuktikan Allah Ta'ala bersifat dengan sama' dan basar ialah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa huwas sami'ul basir. Artinya dan ialah yang amat mendengar dan yang amat melihat. Tak ada pun dalam ni dia sebut sama' dan basar. Dia kata sami'un basir ada. Kita nak ambil di mana? Kita faham di mana yang kata Allah Ta'ala bersifat dengan sama', bersifat dengan basar. Dalam Quran dia kata as-sami' dengan al-basir. Sirah balaghah. Sam'un wa basarun tu dia apa dia? Masdar. Dari segi lughahnya, dari segi kaedahnya. Lepas tu mai mana? Nak buat macam mana? Sami' al-basir itu kena pada apa? Kena kepada sifat ke kena pada zat? As-sami'ul basir. Sifat ke zat? Wa huwa, yani rujuk pada Allah, wa huwa as-sami'u al-basir. Allah tu Zaidun qa'imun ka Zaidun qiyamun. Zaidun qa'imun, bukan Zaidun qiyamun. Kerana qiyam tu masdar. Kita kena muafakat di antara mubtada dengan khabar. Dia kena muafakat di antara mubtada dengan khabar. Baik. Jadi di sini as-sami' al-basir itu kena pada zat. Kena pada zat. Dia muafakat mubtada dengan khabar pada masadaq dia. Tetapi pada mafhum ikhtiyar tak apa.
Ada mafhum ikhtilaf. Zaid dengan qiyam tak sama mafhum dia, tetapi muafakat pada masadak, iaitu merujuk pada zat yang sama. Zaid tu tubuh badan dia, qaim tu kena pada tubuh badan Zaid jugalah, cuma nama lain, nama qaim. Sebab apa? Kerana waktu tu dia bersifat dengan qiyam, dengan berdiri. Begitu juga as-sami' al-basir. Sami' ni maknanya zatun muttasifun bis sama', al-basir zatun muttasifu bil basar, zat yang bersifat dengan sama' dan basar. Boleh tak? Daripada situlah ulama lughah, ulama usuluddin dia keluarkan sama' dan basar itu daripada kalimah sami'ul basir. Kerana lazim daripada kalimah sami' dan basir ni kena ada dua. Dia sebut as-sami' al-basir, lazimnya dia kena ada zat dengan sifatnya. Tidak kita kata bila kita sebut sami' al-basir tak ada zat saja, bukan sifat. Itu salah. Kerana sami' dan basir ini dipanggil isim bi'tibar sifah, bukan isim khalis lah. Isim khalis itu sungguhnya tak ada iktibar sifat. Isim khalis apa dia? Iaitu macam kalimah Allah Ta'ala, isim khalis, bukan iktibar sifat lah. Yang ni iktibar sifat. Isim yang iktibar sifatnya tak dinamakan isim khalis. Maka kaedah lughahnya, ahli lughah sendiri mengatakan apabila sebut sami', bila sebut al-basir, sirah mubalaghah ni dia mesti ada dua benda, zat dan sifat. Tidak dinamakan sami' kalau tak dinamakan basir kecuali ada sama' dan basar. Dari segi lughah lah, dari segi qawanin lughah, dari segi qanun lughah macam tu. Dari segi qanun lughah macam tu. Tidak boleh ada sama', tidak boleh dikatakan sami' kalau tak ada sama', tidak dikatakan basir kalau tak ada basar. Dari situlah ulama keluarkan daripada sami' al-basir itu sama'. Ataupun dengan kata yang lain, as-sami' al-basir ini mustaq daripada as-sama' dengan basar. Kalau dari segi dari segi istiqaqnya. Baik. Sebab tu dia kata dalil sama' dan basar di sini ialah sami'ul basir. Dan adalah yang amat mendengar, artinya dia kata dan ialah Allah Ta'ala itu yang amat mendengar dan amat melihat. Amat tu isyarat kepada as-sami' al-basir itu sirah mubalaghah. Dan dalil keduanya pula bahawa ini dalil akli, tadi dalil naqli, ini dalil akli. Baik, dan dalil keduanya pula bahawasanya jikalau tiada bersifat ia Allah dengan keduanya, dengan sama' dan basar, nescaya bersifat ia Allah Ta'ala, nescaya bersifat dengan tuli dan buta. Tuli dan buta ini lawan dia. Bila Allah Ta'ala, kalau kita andaikan tak bersifat dengan sama' dan basar, tentu ganti lawan dia. Dia tak boleh kosong, dia kena ganti dengan lawan. Lawan dia tentulah tuli dengan buta. Dan iaitu tuli dan buta itu batil, kerana keduanya sifat kekurangan. Sebab apa? Kedua itu sifat kekurangan. Dan kekurangan itu ni dipanggil apa dah? Ibarat ni dipanggil min tamamil illah, nak sempurnakan ilat. Ilat tak sempurna lagi, dia kata kalau kedua itu sifat kekurangan. Nak sempurnakan ilahnya, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Jadi sempurnalah ilat tu. Sebab apa? Sebab apa dia kata batil kerana sifat kekurangan? Kerana kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil sama sekali. Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Maka sabitlah bagi Allah Ta'ala itu sama' dan basar. Apabila sabit sama' dan basar, maka sabit bagi keduanya. Dan apabila sabit keduanya sama' dan basar, mustahillah tuli dan buta, kerana tidak boleh berhimpun pada satu mausuf dua perkara yang berlawanan. Bila sabit sama' dan basar, maka ternafilah tuli dan buta. Baik, yang ketiga belahnya sifat kalam. Kemudian di sini sebab apa dinyatakan dua dalil berbanding dengan hak sebelum ni, daripada sifat yang pertama sampailah sifat yang ke 10, semuanya dalil akli. Mai sifat ke-11 dan 12 dalil digabung, dalil naqli dan akli. Kalau kata ulama
dia kena kampuh dalil naklinya, kerana dalil akli lemah, tak kuat. Kampuh dengan dalil nakli bagi kuat balik. Sebab apa? Sebab antara dia, kalau kita kata Allah Ta'ala boleh buat dah makhluk tanpa sifat sama' dengan basar, boleh. Syarat nak buat makhluknya, nak buat mungkinnya, ada qudrat, ada iradat, ada ilmu. Ada 3 sifat ni boleh buat dah. Kalau tak ada sifat sama' dan basar pun tak apa. Jadi kalau nak guna dalil akli cara macam tu tak boleh. Hatta sebelum ni semua dalil akli, kalau nak guna cara dalil akli cara macam tu tak boleh. Nak kaitkan sifat sama' dengan basar dengan sifat qudrat, iradat, ilmu tak boleh. Adapun 3 sifat yang tadi boleh kait. Sebab apa tak mustahil, tak boleh ada, kena ada sifat ilmu. Kalau tak ada sifat ilmu, maka tak ada tak ada iradat, tak ada qudrat, tak ada iradat. Tak ada qudrat, tak ada iradat, tak boleh terima. Kerana membawa kepada batal, membawa kepada tak ada makhluk. Tak ada makhluk tu batal dengan musyahadah. Adapun di sini kita nak kait tak boleh. Maka jadi lemah dalil akli. Maka bila lemah dalil akli, kena kampuh dengan dalil nakli. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kalau dia nak buat makhluk dari segi pandangan akal dia, ni semua pandangan akal lah. Allah Ta'ala kalau nak buat, mungkin dia tak syarat ada sama' dengan basar. Tak syarat sama' dengan basar, dia boleh buat. Orang buta, orang tuli, orang pekak, orang tak dengar ni, dia boleh makan minum tak? Boleh makan minum. Beranak bini boleh, kan? Betul tak? Orang buta serupa tu juga boleh makan minum. Mana dia boleh buat tugas yang berkaitan dengan kudrah tu, boleh. Nak buat sesuatu boleh, buat kerja boleh, betul tak? Orang buta boleh buat kerja, orang tuli pun boleh buat kerja, melakukan tugas-tugas tertentu, betul tak? Makan senyum je lah. Jadi maknanya dia buta tuli tu dia tak boleh kita nak kaitkan dengan mengadakan mungkin. Maka jadi lemah dalil dia, maka kena kampuh dengan dalil akli, dalil nakli, dalil wa huwa samiul basir tadi. Baik, begitu juga sifat kalam sama juga, didatangkan 2 dalil nakli dan dalil akli untuk menguatkan dalil tersebut. Itu antara sebab dia. Baik, kemudian katanya, dia kata yang ke-13 sifat kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.